أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم صل على سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه العظام، وإلى مشايخنا والمسلمين أجمعين، خصوصا إلى والدينا وأولادنا وأهلنا وأسرتنا وقرابتنا أجمعين. شيء لله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المستغفرين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من الموحدين واجعلنا من المهتدين واجعلنا من المخلصين العبدين واجعلنا من العارفين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من المتقين. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita sambung kitab hadis Riyadhus Shalihin, muka surat 4. Kata pensyair. Qala musannif wal muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi amin ya rabbal alamin. Kata pensyair, wa inna lillahi ibadan futuna tallaqud dunya wa khaful fitan nazaru fiha falamma alimu annaha laysat li hayyin watana ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna. Itu sufuna tu maknanya sampan ataupun perahu. Sufuna tu macam koh tu fa. Baik, sesungguhnya bagi Allah ada hamba-hamba yang bijak. Mereka lepaskan dunia takutkan rosak. Mereka tahu bila mereka telah berfikir
bukanlah dunia tempat hidup bertanah air. Mereka ibaratkan dunia laksana samudra, beramal soleh di dalamnya sebagai bahtera. Oh, makna dia sini dia berbahtera. Baik, dia kata apa? Sesungguhnya bagi Allah itu ada hamba-hamba yang bijak, yakni orang yang arif billah, orang yang kenal Allah. Mereka lepaskan dunia takutkan rosak. Maknanya mereka lepaskan diri mereka daripada mencari harta dunia, cari harta kekayaan, kerana takut diri mereka itu rosak. Hubbud dunia ni banyak jenis. Ada hubbud dunia tu dia gilakan harta, hubbul mal namanya. Ada hubbud dunia tu dia gila pangkat, hubbur riyasah namanya. Ada hubbud dunia tu gilakan kemegahan, nak megah ya. Hubbul jah namanya. Ada hubbud dunia tu nakkan badan kuat, sehat, namanya hubbul quwwah namanya. Ada hubbud dunia tu nakkan benda-benda yang menyalahi adat, hubbul karamah namanya. Nak boleh terbang, nak boleh raih. Dia tak mau duit dah, dia tak mau dah harta-harta semua, dia tak mau dah. Ini kebanyakan orang-orang yang beramal ibadah menuju kepada Allah, ya, sampai dia benci meluat dah pada dunia, dia tak mau. Tapi dia diganggu juga oleh makhluk-makhluk jin dalam bumi lapis ketiga. Jin-jin ni menzahirkan pada diri mereka karamah-karamah, seperti boleh terbang, boleh raih, ya, boleh jalan atas air, pegang batu jadi emas, pegang daun jadi duit. Jaga, innama nahnu fitnatun, sesungguhnya kami hanyalah fitnah. Benda-benda kelebihan tu ujian saja. Kalau dia seronok duduk di situ, jadilah dia orang yang hubbud dunia, yang bangsa ghaib. Hubbud dunia yang bangsa ghaib. Yang ni lagi hebat hubbud dunia daripada hubbul mal, kasih harta. Kalau orang kasih harta mudah, kalau dia nak bertaubat, dia sedekah harta-harta tu pada jalan sabilillah, maka dia jadi dia orang yang dermawan. Tapi kalau duduk tenggelam di alam jin, dia dapat istidraj, disangkanya karamah. Ini tipu daya, cukup sukar nak keluar. Akhirnya zahir macam soleh, tapi batinnya toleh. Zahir macam waliullah, tapi sebenarnya wali jin. Masya Allah, tuan-tuan. Inilah perjalanan yang amat sukar, iaitu perjalanan kesufian. Kita nak mengembara di alam rohaniah, perlu ada mursyid yang membimbing rohani kita. Takut tersesat di situlah, di situ. Kerana tersesat di alam jin lebih sukar nak keluar daripada tersesat di alam orang yang hubbul mal, hubbul riyasa, hubbul jah tadi. Ya, baik. Memang ada orang yang dah tak mau dah dunia, tapi dunia yang gaib dia nak. Itu namanya hubbul dunia juga, bahkan lebih teruk sebenarnya daripada hubbul mal. Dan ada orang
dia dah fed up dengan dunia, tak mau cari dunia dah, nak hidup sekadar apa yang ada je. Tapi bukan kerana mencari mahabbatullah, bukan kerana mencari cinta Allah, hanyalah semata-mata dia fed up cari dunia kerana lama dah tak dapat, lama dah cari tak dapat, tak berjaya-berjaya. Lama-lama dia fed up, dia pindah duduk dalam hutan, duduk dalam hutan pakai cawat macam Tarzan. Ada tak orang lagu tu? Ada tuan-tuan. Dia cari dunia lama dah tak dapat, menega tak jadi, buat itu tak jadi, semua lama-lama bengkerak. Ya, dia tinggal anak bini dia pergi duduk atas gunung bertapa. Dia kata apa? Dia kata, aku tak mahu ada dunia, aku nak cari ketenangan nama dia. Pergilah duduk atas gunung, buat kerja apa? Meditasi. Jadi Hindu. Ada orang ni, orang yang bertapa di bukit-bukit kerana fed up dengan cari dunia yang zahir, tak dapat. Ada orang lagu tu ada. Jadi mereka ni adakah tidak gila dunia? Gila dunia juga namanya. Cuma dia cari dunia tak dapat, dia jadi fed up. Baik. Jadi orang ahlillah ni pula, dia meninggalkan daripada menyintai dunia kerana tidak mahu membelah bahagikan cintanya kepada Rabbnya, kepada ilahnya, kepada Tuhannya. Jadi mereka inilah yang dinamakan, sesungguhnya bagi Allah ada hamba-hamba yang bijak. Mereka lepaskan dunia, takutkan rosak, takut diri mereka rosak. Mereka tahu bila mereka telah berfikir, yakni mereka dapat akan perasaan ini setelah mereka tafakkur fi khalqillah. Mereka bertafakkur kepada kejadian yang Allah jadikan. Fikir. Bukanlah dunia tempat hidup bertanah air, maka pada pandangan mereka, perasaan mereka, dunia ni bukan tempat untuk mereka buat sebagai watan, tanah air, negeri, negara. Tidak. Mereka ibaratkan dunia laksana samudra, yakni lautan. Beramal soleh di dalamnya sebagai bahtera yang berlayar di samudra. Bukannya boleh buat rumah atas laut tu, jalan je lah. Selagi belum sampai ke destinasi, keseluruhan tu air, nak buat rumah tak boleh. Tengok je lah. Kalau terbalik bahtera tu, boleh maut dia. Baik, apabila demikian halnya, dunia dengan kita sebagaimana yang telah saya sifatkan itu, dan untuk apa kita telah dijadikan, maka hendaklah tiap-tiap mukallaf membawa dirinya menurut jalan orang-orang yang terpilih, jalan mereka yang berakal dan mempunyai perhatian, bersedia terhadap apa yang telah kutunjukkan dan mementingkan apa yang telah kuperingatkan. Itu jalannya yang paling benar, ialah beradab dengan apa yang telah sah datangnya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penghulu dari sekalian mereka yang dahulu dan kemudian, dan semulia-mulia mereka yang telah berlalu dan telah kembali ke hadrat Tuhan di zaman yang sebelum salawat, di zaman yang sebelum salawat dan salam Allah lah atas beliau.
di zaman yang sebelum titik itu, di zaman yang silam. Selawat dan salam Allah lah atas beliau, yakni baginda Nabi, dan atas sekalian para Nabi. Baik, habis. Firman Allah Ta'ala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bertolong-tolonganlah kamu terhadap kebajikan dan bertakwa. Ta'awun. Tolong ni ada dua istilah. Satu ta'awun, satu lagi isti'anah. Satu ta'awun, satu lagi isti'anah. Ta'awun tu ada dia, ta'awun. Apa dia ta'awun ni? Ta'awun maksud dia ialah tolong menolong. Kita tolong kawan kita, nanti kawan kita tolong kita. Pada zahirnya kita tolong menolong. Dia tolong kita, kita tolong dia. Tak kira apa jenis tolong pun, itu namanya ta'awun. Kita minta tolong dengan kawan, kita minta tolong dengan manusia, kita minta tolong dengan malaikat, tak tolong dengan jin. Boleh tak? Boleh. Boleh minta tolong dengan jin. Cuma hukumnya bersalah-salahan. Kadang-kadang jadi haram, kadang-kadang jadi makruh, kadang-kadang jadi harus. Kalau kita orang yang tak kenal Tuhan ni, ya, terkadang jadi haram minta tolong dengan jin. Takut kita sembah jin pada akhirnya. Maka minta tolong dengan manusia, dengan makhluk ni, tu namanya ta'awun. Satu lagi isti'anah. Apa dia isti'anah? Iaitu hakikat tempat kita minta tolong. Siapa? Iaitulah kepada Allah semata-mata. Jadi kita minta tolong dengan Allah, tu namanya isti'anah. Kita minta tolong dengan kawan, tu namanya ta'awun. Kita minta tolong dengan kawan, dalam hati minta tolong dengan Allah. Jadi maknanya tuan-tuan, dalam kita ta'awanu kena ada isti'anah. Dalam ta'awun kena ada isti'anah. Kalau tidak jadi syirik. Ya. Dalam kita minta tolong dengan kawan, di sana kena ada, ya, i'tiqad hakikat tempat kita minta tolong itu ialah Allah. Itulah konsep isti'anah dan ta'awun mesti ada di dalam doa yang kita doa kepada Allah hari-hari. Baik. Bertolong-tolonganlah kamu terhadap kebajikan dan bertakwa. Baik. Dan sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda, wallahu fi aunil abdi ma kana fi auni akhi. Dan Allah menolong hamba selama itu menolong saudaranya. Dan Allah menolong hamba selama jatuh, selama hamba itu. Dan Allah menolong seseorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Gitu baca dia. Dan lagi, sebab tu kita ni kena tolong orang. Orang tengah susah kita kena tolong. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tolong kita lebih daripada apa yang kita tolong dia. Dan lagi sabda Nabi SAW, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilih. Barang siapa yang telah menunjuki terhadap kebajikan, maka untuknya seperti pahala yang memperbuatnya. Satu hadis Nabi kata apa? Man dalla ala khairi kafa'ilihi. Siapa menunjuk di atas kebaikan,
maka seperti orang yang memperbuat akannya. Kita tunjuk dia buat, kita dapat pahala macam mana dia buat. Baik. Dan man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ajuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Barang siapa yang menyeru terhadap petunjuk adalah untuknya dari pahala seperti pahala-pahala orang yang mengikutnya, tiada berkurang suatu pun dari pahala-pahala mereka itu. Juga sabda Nabi, juga sabdanya kepada Ali, ini kepada Sayyidina Ali radhiyallahu an, fa wallahi la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'im. Maka demi Allah jualah menunjuki, maka demi Allah bahawa menunjuki Allah dengan seorang lelaki adalah lebih baik bagimu dari merah-merah unta. Humrin na'im, mana kata unta merah. Maksud unta merah ni apa dia? Zaman Nabi dulu, zaman dulu ni, Ferrari tak ada lagi, Cotton Saga tak ada lagi. Zaman Nabi mana ada kereta. Yang ada kuda unta tu sebagai kenderaan, ya. Kuda, unta, bagal, himar tu alat pengangkutan zaman dulu. Jadi tuan-tuan, zaman itu kenderaan yang paling mahal ialah humrun na'im. Apa dia? Unta merah. Dan Nabi sendiri tak kala dia wafat, Nabi meninggalkan 24 ekor unta merah. Mana kata Nabi sendiri masa dia hampir wafat, Nabi juga orang yang berada hujung-hujung perjuangan dia menjadi orang yang berada. Dia ada 24 ekor unta merah. Kalau kita hari ni apa dia? 24 buah Mercedes ke apa? Wallahu a'lam. Baik, habis. Juga sabdanya kepada Ali. Dah baca dah tadi. Kupikir eloklah aku Baik, aku fikir eloklah aku kumpulkan keringkasan dari hadis-hadis sahih yang melengkapi apa yang boleh menjadi jalan bagi yang mempergunakannya ke negara akhirat, yang mendatangkan adab-adabnya lahir dan batin, yang mengumpulkan alat-alat untuk menggemarkan dan menakut-nakuti, juga segala macam adab mereka yang menempuh jalan akhirat dari berbagai-bagai hadis yang tak ingin mencintai dunia, yang memperbaiki perangai, membersihkan tingkah laku, mensucikan segenap hati dan memberi ubatnya, menjaga segenap anggota dan menghilangkan bengkang-bengkoknya,
juga yang selain itu dari berbagai-bagai tujuan mereka yang sesungguhnya mengetahui. Dan pastilah tidak akan ku sebut di dalamnya selain dari hadis-hadis sahih yang terang bersandar kepada kitab-kitab yang sahih dan masyhur, kumulai berbab-bab dengan ayat-ayat yang mulia dari Quran yang suci, dan ku beri berselempang mana yang patut dicatat dan makna-makna sulit hadis, makna-makna sulit yang patut diterangkan dengan peringatan-peringatan yang berharga. Apabila aku tulis di hujung-hujung hadis muttafaqun alaih, ini hadis-hadis muttafaqun alaih itu berarti diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, dan aku berhadap dengan kitab ini tamat akan dapat jadi panduan bagi orang yang mengambil indah, yakni mengambil peduli terhadap ke arah usaha-usaha kejayaan, dan jadi pencegah baginya dari berbagai-bagai perbuatan keji yang mencelakakan. Juga ku harap kepada seseorang saudara yang telah beroleh manfaat dengan sesuatu yang terkandung di dalamnya agar mendoakan daku dan kedua ibu bapaku bersama para guru-guruku dan setiap mereka yang kita cintai serta muslimin sekaliannya. Kehadrat Allah yang Maha Mulia aku berpegang, dan kepadanya lah aku bersandar dan menyerah. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dari hal ikhlas, berniat segala amal-amal, kata-kata dan hal ehwal yang sulit dan terang. Firman Allah Ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah wa dhalika dinul qayyimah. Dan tidaklah mereka disuruh melainkan untuk menyembah Allah, beragama kerana dengan ikhlas, beragama kerananya dengan ikhlas. Ini kerana Allah, hidupkan diri, hidupkan agama ke atas diri semata-mata mencari keampunan dan keredaan Allah. Itu maksud kata ikhlas. Menurut dengan setia mendirikan solat dan membayar zakat, dan yang demikian itu adalah agama yang sebenar. Dan firman Allah Ta'ala, ayyanalallah luhumuha wala dima'uha
walakin yanaluhu taqwa minkum, dan tiada mencapai Allah oleh daging-daging mereka dan tiada darah-darah mereka, tetapi mencapainya oleh takwa. Baik, kata dia tiada mencapai Allah, yakni tidak akan sampai seseorang itu mencapai darjah arif billah gitu. Tiada mencapai Allah, ini tidak akan mencapailah oleh seseorang itu kepada darjah arif billah oleh daging-daging mereka, dan tiada darah mereka juga, bukanlah daging, bukanlah darah, tapi mencapainya oleh takwa, yakni takutkan Allah. Takwa ni bukan makna takut, asal makna takwa ialah pelihara diri, ya, daripada sesat. Yakni orang yang memelihara dirinya dengan Allah, dia tak buat kerja-kerja yang Allah tak larang. Itu kata takwa. Takwa ni iaitu mengerjakan apa yang disuruh, meninggalkan apa yang dilarang, ataupun memelihara diri daripada terbuat benda yang diharam, hanyalah ya melakukan perkara yang disuruh. Takwa ni bukan senang. Kita wajib mengaku kita Muslim dan wajib mengaku kita mukmin, tapi takwa ni ya tak boleh mengaku. Allah yang meletakkan darjah orang takwa. Kita tak tahulah, kita ni tua dah, takwa pun tak ada lagi. Ni kalau mati ni tidak dengan keampunan Allah, ya Allah, ya, jangan sebutlah neraka ni takut. Kita sakit kat dunia pun tak tahan lah. Terpijak bara api baru dekat tapak, bukan semua tapak. Kita tak tahan. Apatah lagi, ya, memang confirm masuk dalam api kena bakar. Masya Allah. Ini tidak takwa ni, mati tidak bertakwa kepada Allah, tidak pula mendapat keampunan Allah, bermakna celaka mati. Baiklah, habis. Juga firman-Nya, qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamhu Allah. Katakan olehmu, wahai Muhammad, jika kamu sembunyikan apa yang di dalam dada kamu ataupun kamu nyatakan, nescaya diketahui oleh Allah. Baik, kita berhenti setakat dulu, insya-Allah kita sambung minggu depan. Kemudian katanya dari Amirul Mukminin. Yang pertama dari Amirul Mukminin. Baik, kita baca soalan. Soalan yang pertama, adakah orang kafir yang gila matinya akan masuk syurga? Dan adakah kita mengaji fardu ain, kita dikira orang yang taubat kerana kita telah kembali kepada Allah? Baik, dua soalan. Yang pertama, adakah orang kafir yang gila matinya akan masuk syurga? Baik, orang kafir ni dihukumkan kafir selagi dia ada akal. Kalau dia lahir-lahir tak ada akal,
mak dia kafir, bapa dia kafir. Dia ni lahir-lahir memang tak ada akal. Hidup untuk makan dia, tak ada akal. Bukan sindrom Down dah. Sindrom Down tu ada juga akal. Ni dah lebih teruk pada tahu. Lebih teruk pada Down syndrome. Lebih teruk. Memang tak ada akal. Maka orang ni mukmin, matinya masuk syurga. Tapi kalau asalnya memang kafir, dia lahir-lahir tu mak dia buah namanya nama Sami Putu Mayam. Dia hidup sehat walafiat sampai umur 25 dia jadi gila. Umur 26 dia mati. Baik. Adakah dia masuk syurga? Tidak. Dia kekal dalam neraka. Sebab apa? Sebab dia tu dihukumkan kafir. Kerana dia sudah cukup umur. Pada tak kala umur 16 tahun dia masih kekal dalam kafir. Tiba-tiba dia jadi gila umur 25, maka dia tu dihukumkan kafir. Kafir dihukumkan. Ya. Dia tak sama dengan orang Islam. Orang Islam yang mati umur 25, tiba-tiba dia gila. Belum umur 25 tu dia dah gila setahun. Umur 24 dia gila. Gila betul eh? Tiba-tiba 25 dia mati. Baik, dia dihukumkan mukmin. Masa dia mula gila sampai dia mati, iaitu umur 24 sampai 25, ya, dia tak dihukumkan orang yang ditaklif syarak pasal dia tiada akal. Gitu. Jadi masa umur dia 16 sampai 24 tu, masa tu dia kena taklif syarak. Dia buat apa pun dosa. Itu beza ya, orang Islam dengan orang kafir. Baik, yang kedua ni, adakah kita dikira orang taubat kerana kita telah kembali kepada Allah? Kembali itu macam mana? Adakah kita mengaji fardu ain? Kita mengaji fardu ain tu tak dikira lagi taubat. Itu baru nama mengaji. Orang yang menuntut ilmu, ya, tauhid, fiqh, tasawuf, itu tak nama orang kembali lagi. Itu namanya orang yang talib, bukan taib. Taib iaitu orang yang bertaubat. Talib iaitu orang yang menuntut ilmu. Talib, taliban. Orang menuntut ilmu tak semestinya orang tu bertaubat. Cuma dia ubah sikit passion dia. Dulu ni dia tak pernah mengaji, daripada muda sampai pencen. Pencen baru dia mengaji. Maka dia berubah daripada orang yang mengekalkan dosa, orang asi, kepada orang talib. Ya. Dari orang asi, iaitu orang mengekalkan dosa kerana jahil, kepada orang talib. Talib apa dia? Menuntut ilmu. Jadi dia menuntut ilmu tu, itu namanya bunga-bunga pengembalian diri kepada Allah. Tapi tak dinamakan sebenar-benar kembali lagi. Orang yang sebenar-benar kembali kepada Allah ialah orang yang taibun. Maka taibun ni ada tiga. Orang yang bertaubat ada tiga. Yang pertama, bertaubat dari segala dosa besar dan segala dosa kecil. Itu namanya orang yang bertaubat, darjah orang awam. Orang khawas bertaubat juga. Dia bertaubat daripada kelalaian hati yang tak ingat Allah. Maka dia bertaubat daripada kelalaian. Dan yang ketiga, orang khawasul khawas, orang pilihan yang terpilih. Maka dia bertaubat juga. Dia bertaubat kerana mempersembahkan rasa mahabbahnya kepada Allah. Maka
Orang bertaubat ni ada 3 kategori. Yang pertama, orang yang meninggalkan segala jenis fahsyak, mungkar, munafik dan segala perkara yang menyebabkan jadi dosa. Tiba-tiba dia mati, maka dia tu tergolong dalam orang yang bertaubat. Ya. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Maka dia ni akan masuk syurga. Ya, dan dia hanya kena hisab tapi tak masuk neraka, mudah-mudahan orang yang bertaubat tadi. Ya. Dan hakikat taubat itu ialah orang yang kembali menjadi orang yang arif billah, sebagaimana dulu ni ruh menjawab kepada Allah. Allah Ta'ala tanya, alastu bi rabbikum wahai roh, adakah ini Tuhan aku yang Tuhan kamu wahai roh? Qalu, berkatalah sekalian roh, bala, bahkan syahidna, yakni kami mengaku. Iaitu orang sentiasa syuhud akan Allah. Itulah hakikat taubat. Baik, habis. Jadi kitanya kena taubat yang pertama dulu, taubat daripada dosa dan maksiat, sampai kita benci tak nak buat dah dosa-dosa dan maksiat tadi ni. Ya. Itu namanya orang yang taibun. Selagi ada dalam hati rasa nak buat dosa, kadang-kadang jatuh juga dosa, buat juga dosa, dosa mengumpat, dosa busuk hati, dosa iri hati, dosa riak, takabur, ujub, sum'ah, hubud dunia dan sebagainya, itu bermakna belum taubat lagi ya. Pasal ada dosa-dosa batin yang belum dia taubat. Orang yang taibun, orang bertaubat ni, tak, orang yang meninggalkan segala dosa zahir dan dosa batin, dosa perbuatan, dosa perkataan dan dosa hati. Maka tu baru namanya orang yang taibun, darjah yang pertama, darjah orang awam. Baik, kalau kita dah buat lagi dosa, mengaji tapi dosa dah buat, itu tak nama orang yang bertaubat. Itu namanya talib, talibul ilmi, penuntut ilmu. Baik, habis. Baik, duit zakat. Soalan kedua, duit zakat diberi kepada pembinaan madrasah, pengajian, atau diberi kepada pelajarnya, atau beri kepada orang miskin, lebih utama atau afdal? Soalah aslah afdal. Dia nak bagi duit zakat, kemudian dia jumpa 3 ni, madrasah, pembinaan madrasah, kemudian pelajarnya, kemudian pada orang miskin. Bagi 3-3 sekali. Bagi 3-3 sekali. Sebab apa? Asal hukum zakat ni, dia kena bagi kepada 7 tempat. Kalau tak ada 7 tempat, barulah bagi yang ke-8-nya amil. Maka kalau kita tak dapat nak bagi kepada yang 7 tadi, sekurang-kurangnya bagilah kepada 3. Kalau zakat kita tu 900, bagilah 300 dekat pusat pengajian ni, pondok madrasah ni, contohnya. Kemudian 300 lagi bagi kepada pelajarnya. Kemudian 300 lagi kita cari pula orang miskin, orang miskin yang tak fasik. Itu lebih afdal, orang miskin yang soleh. Jangan bagi dekat orang fasik, bagi duit lagi, pergi beli karaoke lah. Tak boleh ke bagi? Boleh. Tapi yang afdalnya orang miskin yang soleh. Ya. Dikatakan dalam kitab-kitab yang lain, ya, orang-orang fasik, seperti orang yang mengekalkan tinggal solat, contohnya, tak boleh pun menerima zakat. Akikah pun tak boleh. Dia tak layak. Dia tak layak. Orang tinggalkan solat tak boleh diberi zakat ke dia. Orang tinggalkan solat tak boleh diberikan daging korban kat dia.
Tak boleh juga kita nak panggil dia makan kenduri yang akikah. Ni orang yang tinggalkan solat ni tak boleh. Kita nak raih dia tak boleh. Dia beratnya orang tak solat ni tuan-tuan. Dengan mudah. Kerajaan kita ni tolonglah, dah banyak dah orang-orang alim yang jadi menteri. Mudah-mudahan laksanakanlah hukum orang tinggal solat ni. Punca negara dia kena bala. Inilah pasal pemimpin tidak mahu melaksanakan hukum orang yang meninggalkan solat. Cuba baca dalam kitab-kitab bab jenayah dan sebagainya. Bila pemimpin tidak menjalankan hukuman kepada orang yang melakukan syirik kepada Allah, maka datanglah malapetaka kepada isi negeri tersebut. Siapa yang syirik? Antara syirik itu ialah yang pertama menyengutukan Allah lah, tak kira apa juga. Yang kedua ni meninggalkan solat. Meninggalkan solat ni menghampiri syirik. Maka orang meninggalkan solat tak boleh buat mudah. Tak bayar zakat, dia turut sampai ke rumah. Tak solat, dia tak tengok pun. Tak solat ni lah kena jaga. Wajibkan kilang-kilang yang hari Jumaat pun buka ni, time solat Jumaat, semua orang Islam mesti diberi keizinan mengerjakan solat. Jangan pakai shift dah. Minggu ni 5 orang pergi solat, 50 orang kerja. Minggu depan gile-gile 5 orang. Tutup dia kilang tu. Kita takut ke Allah ke takut ke kilang tu? Ni pemimpin yang ada lah ni pasal banyak tu alim-alim pada kita. Semua tok-tok guru belaka lebih hebat belaka baik habis. Kemudian soalan yang seterusnya, adakah boleh kita pakai seluar pendek dalam rumah bersama adik-beradik, ibu bapa? Baik, soalan dia, adakah boleh kita pakai seluar pendek dalam rumah bersama adik-beradik atau ibu bapa? Mazhab Syafi'i tak boleh. Aurat adik-beradik satu ibu satu bapa ni dari pusat sampai ke lutut. Berlainan mazhab Maliki dari pusat sampai ke separuh paha jika dengan adik-beradik dan lelaki ajnabi, lelaki asing, bukan saudara kita. Saudara kita pun pusat sampai ke lutut juga. Melainkan kita duduk seorang-seorang. Kalau seorang-seorang dalam bilik, nak tidur dah ni, tutup pintu, kunci, tutup lampu, pakai spender je, macam Superman. Yang tu tak apa, harus. Harus. Pasal duduk seorang-seorang. Cuma ulama kata harus. Tapi makruh. Pasal duduk seorang-seorang. Ataupun duduk dalam tandas sebab qada hajat. Yang tu tak apa, oleng sekalipun. Asalkan tandas tu bertutup semuanya, tak ada orang boleh tengok. Wallahu a'lam. Baik, soalan seterusnya, bagaimana orang itu pernah syirik khafi kemudian dia bertaubat? Soalan saya, bagaimana segala amalan-amalannya yang dia
Contohnya mengajar Al-Quran dan anak muridnya dulu-dulu sampai sekarang amalkan ilmunya itu. Adakah amalan anak muridnya itu? Adakah amalan pahala anak murid itu dia dapat juga? Dia tanya orang itu, orang mana tak tahu, pernah syirik kopi. Syirik kopi ni bukan yang jadi kafir. Syirik kopi ni macam riak, takabur, ujub, sum'ah, hubud dunia, takut kepada makhluk melebihi daripada Allah. Itu syirik kopi. Syirik kopi ni mana syirik yang tersembunyi. Bukan syirik jali. Syirik jali ni syirik yang menyebabkan jadi kafir, murtad, wal'iyyazubillah. Ni syirik kopi ni dia masih mukmin, dia masih muslim, tapi dia buat ibadah ni ada kerana manusia, bukan kerana orang, bukan kerana Allah. Dia buat ibadah tapi riak, takabur, ujub, sum'ah, hubud dunia. Itu syirik kopi. Kemudian dia bertaubat. Dia bertaubat dari syirik kopi, dia taubat daripada riak, takabur, ujub, sum'ah dan sebagainya tadi. Soalan saya, bagaimana segala amalannya yang dia contohnya, yang dia apa ni, terlepas ni, yang dia amalkan kot. Contohnya mengajar Al-Quran dan anak muridnya dulu-dulu sampai sekarang amalkan ilmunya itu. Adakah amalan pahala anak muridnya itu dia dapat juga? Baik. Orang yang bertaubat dari dosa selain dosa syirik, Allah Ta'ala terima taubatnya. Maka bila dia sudah diterima taubat, maka pahala-pahala amalan yang hilang dulu dengan sebab syirik dan sebagainya dikembalikan oleh Allah Ta'ala kepadanya, insya-Allah. Itu kata Imam Ghazali, ya. Kemudian tiba-tiba dia mati. Bila dia mati, anak murid dia pula sambung ilmu dia dulu. Apa dia? Dulu dia mengajar orang Quran. Kan dia dah meninggal, anak murid dia pula mengajar pula orang Quran. Maka itulah namanya ilmu yang bermanfaat. Di mana ya, bila mati anak Adam, terputus amalannya melainkan 3. Yang pertama sedekah jariah, yang kedua ilmu yang memberi manfaat, yang ketiga anak yang soleh yang mendoakannya. Maka tentulah insya-Allah akan dapat pahalanya berpanjang-panjangan pasal anak muridnya meneruskan pahala yang dia buat dulu, iaitu menyampaikan ilmu. Baik, insya-Allah dapat. Baik, berkenaan tak solat tadi, bolehkah kita sedekah pada adik-beradik kita walhal adik-beradik kita tu tak solat? Oh, kita nak sedekah ke adik-beradik kita walhal adik-beradik kita tak solat. Baik, bila kita dapati adik-beradik kita ni dia susah umpamanya, dah susah tak solat pula umpamanya, maka kita pun nak bersedekah dah, tengok tak sampai hati, bukan? Susah, beras pun tak ada kat rumah, minyak masak pun ada, ya, apa pun tak ada kat rumah, dah tak solat, betul, ya, makan pun tak ada, miskin pun. Jadi boleh tak kita sedekah kat dia? Boleh, sedekah tu boleh, tapi tak adalah pahalanya. Kata setengah ulama, tak adalah pahalanya. Melainkan kita bersedekah itu dengan niat mendakwahnya, ya. Kita sedekah tu niat dakwah. Kita niat dakwah, ya. Aku sedekah ni ya Allah untuk menariknya kepada agamamu. Bukakanlah pintu hati mereka semua ni kembali kepada mentaatimu ya Allah. Ya Allah, dengan berkat duit sedekah aku bagi ni, jadikanlah hati mereka terpaut kepada agama.
dan mentaati perintahmu, mudah-mudahan dapatlah pahala. Macam duit macam kita nak buat akikah lah ataupun korban. Buat akikah, buat korban, jangan duk hantar ke rumah orang tak solat, tak dapat pahala. Bahkan kata semua ulama tu dia kena ganti balik. Dia lah beli kat pasar kilo ke 2 kilo yang dia bagi kat orang tak solat tadi, niat ganti balik. Tidak tak dapat pahala korban sunat muakkad tu. Itulah juga orang tak solat. Kalau kita nak tolong, niat dakwah dia. Jadi kalau kita nak bagi juga dekat orang tak solat, bagi apa? Daging korban, boleh, dengan niat nak dakwah dia. Mudah-mudahan dia makan daging ni, terimalah dia Islam, mudah-mudahan dia kembalilah kepada mentaati Allah. Baik, jadi maknanya kena niat dakwah, mudah-mudahan dapatlah pahala. Kalau tak niat dakwah, tak ada pahala. Tu kata setengah ulama, orang tak solat ni bukan hanya kita sedekah kat dia, kita tak ada pahala. Dia buat amal apa pun dia tak ada pahala. Itulah sebabnya kita sedekah kat dia pun kita tak ada pahala. Melainkan kita sedekah tu, kita niat dakwah dia. Kita bagi fidyah tu, kita niat dakwah dia. Kita bagi korban tu, niat dakwah dia. Mudah-mudahan dapatlah pahala pada kita. Baik, seterusnya. Kalau pasukan keselamatan yang terpaksa tinggalkan solat Jumaat sebab menjaga sesuatu tempat tu macam mana? Baik, pasukan keselamatan yang terpaksa tinggalkan solat Jumaat kerana memelihara keamanan negara daripada diceroboh oleh musuh yang kafir harbi, maka hukumnya harus. Tapi kalau jaga tak sampai kepada hilangnya nyawa atau mudarat kaum muslimin, maka tidaklah harus. Baik, sekian dimaklumkan. Tanya mufti pula. Baiklah, habis. Wallahu a'lam. Kita jumpa lagi pada besok malam. Ila akhirih, wallahu a'lam, wa la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir lana dhunubana wa tawaffana wa ilaikal masir. Allahumma nawwir qulubana bi nuri ma'rifatik ya Fattah ya Razzaq. Iftah lana fathan qarib kama fatahtahu ala anbiya'ika wa awliya'ika wa ibadika as-salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minna